Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Baca bismillahirrahmanirrahim. Qala Jibrilu alaihi salamu ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzan bih. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia dia pula ihsan yang masih beri kita nikmatul ijad. Nikmat dia bagi ada kita, alhamdulillah. Allah dia wajib ada, kita harus ada. Mungkin ada. Ada kita mendalilkan ada dia. Wajib sedar ada kita, ada dia. Ingat kita, ingat dia. Bahkan ingat dia lah besar sekali, kerana tak mungkin ada kita melainkan dia. Limpah kurnia pula ihsan dia diberi kita dalam keadaan Islam melalui mak ayah kita. Beri pula satu kemudahan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita ada haloba untuk terus nak belajar, memahami macam mana nak tauhidkan dia, zikir ke dia, kasih pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi pula kita berada di tempat yang mulia ini. Diberi pula kita keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada dalam majlis ilmu untuk insya-Allah malam ni kita baca kitab Nasaihul Ibad muka surat 41. Kita nak sambung ni, kata dia maqalatut tasi'ah. Maqalah yang ke-9. Saya kata-kata hikmah yang ke-9 dalam bab sulasi 3 perkara. Kata ni, kata dia ambil daripada qala Jibrilu, berkata oleh Jibril alaihi salam. Jadi maksudnya ni ialah perkataan Jibril kepada Rasulullah. Perkataan Jibril tu sendiri. Dia kata ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu semau kamu, sesungguhnya kamu mayat. Itu asal matan. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun. Dan kasihilah orang yang kamu mau. Man syi'ta, siapa saja yang kamu hendak. Tu asal bahasa Arab dia. Kasihilah siapa saja yang kamu hendak. Tapi fa innaka mufariqatun, sesungguhnya kamu akan berpisah. Kamu adalah orang yang akan memisah. Bukan mufariqatun. Fa innaka mufariquhu, bukan ta tu ha. Fa innaka mufariquhu, kamu pasti akan meninggalkan dia. Wa amal ma syi'ta, dan amalkanlah apa yang kamu kendaki. Fa innaka mujzan bih, kamu akan dibalas bihi bil amal. Baik. Yang ni ada 3. Jadi kita bicara bab sulasi ni 3 lah. Berapa nasihat daripada kitab ni. Pertama, Jibril sendiri kata kepada Rasulullah, Isma syi'ta, hiduplah semau kamu.
fa innaka mayitun, sungguhnya engkau mati. Apa maksud dia ni? Inilah boleh antara maksud atau istilah ulama dipanggil kata sindiran. Sindir tak mana? Nak hidup macam mana ikut engkau lah, tapi engkau mati. Itu kot bahasa dia. Macam pernah sabda Nabi SAW, dia kata fasna' ma syi'ta, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tak pernah kalau engkau tak rasa malu, perbuatlah apa yang kau nak. Ni pun ish ma syi'ta. Kalau ish ma syi'ta ni, jadi apa yang kamu mahu ni, apa yang kau nak berasa nak buat, apa yang cara kau nak berkelakuan, apa nak bertingkah laku, macam mana lifestyle yang kau nak bawa, ish ma syi'ta. Fa innaka mayitun, tapi kena beringat sesungguhnya engkau mayat. Kalau tengok Zuhir syarahan disebut tu, dan syarahan ulama dan tepi lepas keluar tu, dia kata kerana akhir yang hidup itu adalah mayat. Ini sekali lalu disebut Abu Hurairah kata engkau Muhammad adalah mayat. Kalau ulama-ulama itu yang lagi dalam bahasa dia bukan fahamnya tu. Dia faham apa? Dia faham lagi jauh lagi. Dia bukan intibah engkau akan jadi mayat, sekarang pun engkau mayat lah. Quran ada sebut dengan bahasa itu, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Allah Ta'ala kata innaka mayyit, engkau ya Muhammad mayat. Innahum mayyitun, mereka juga selain daripada engkau, manusia yang lain juga mayyitun adalah mayat. Surah mana? Sekian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yaumal qiyamati tub'atsun, apa belakang tu kan? Summal qiyamati. Tapi ada Quran kan? Dengar. Nak ambil faham dia, mesti ambil faham kaedah nahwu. Antara ulama urai, kalau maksudnya kamu mati kerana akhir hidup kamu mati, hiduplah apa yang kamu kendaki, sesungguhnya engkau mayat. Ayat tu bukan kata kamu akan jadi mayat. Kataan Jibril ada innaka mayitun, engkau adalah mayat. Soal, mayitun tu fi'il ke isim? Saja saya tanya nahwu sikit ya. Tak faham sudah, tengok saya tanya apa, tengok dia menjawab apa. Isim, mana tahu? Tanwin. Apa dia adalah isim? Kan. Isim ada makna apa? Dallas ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin min zaman. Kalau fi'il baru menunjukkan makna masa. Itu isim ke fi'il? Kalau isim, sesungguhnya engkau mayat, bukan maksudnya sesungguhnya engkau akan jadi mayat. Dia tak menunjukkan masa akan datang. Bahkan dia hanya dilalah isim di atas subut makna yang sabit, sama ada zat ataupun sifat. Boleh faham saya sebab apa? Boleh. Macam bandingan ayat Quran, Allah SWT kata apa? Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Ya. Kan mutimmu nurahu. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Wallahu mutimmun. Mutim fi'il ke isim? Bawa mengaji kena kabut sikit lah. Isim tu. Kalau atamma yutimmu, mesti ya duduk depan huruf mudhara'ah. Yang ni wallahu mim duduk depan. Mim depan ni selalu isi apa? Tak isi maf'ul, isi fa'il, isi maf'ul. Mutimmun, apa maksud? Yang menyempurnakan. Jadi tak menunjukkan makna dia adalah zaman. Jadi antara sifat Allah Ta'ala yang subut. Nah ini memang sifat Allah Ta'ala dulu, kini, selamanya. Apa dia? Qadim dan azali, bahkan kekal abadi. Apa sifat Allah Ta'ala? Mutimmu nurihi. Dia pasti akan menyempurnakan cahaya dia. Apa dia? Pasti hak akan terbela, hak takkan tenggelam. Kalau kat sini mati dan padam sekalipun, akhirat esok pasti menyala. Itu maksud wallahu
mutimmu nurihi. Bukan Allah Ta'ala akan menyempurnakan cahaya. Sekarang ni duduk gelap. Tak. Selagi duduk beriman, betul akidah, ada hubungan dengan Allah, sentiasa apatah lagi ingat Allah sentiasa setiap masa, tak pernah dengan Allah Ta'ala dilupa. Walaupun manusia tengok kita lekeh, di sisi Allah kita mulia. Itulah kita, Allah mutimmu nurihi, dia akan sempurnakan cahaya dia walaupun orang tengok kita gelap. Dan itu satu hal atas kita bicara ni, innaka mayitun, sesungguhnya engkau mayat. Ayat tu bukan nak kata Rasulullah engkau akan jadi mayat, pasal tak ada dilalah menunjukkan maksud kepada makna akan datang. Tapi dia maksud memang engkau mayat. Kita pun dah belajar tauhid, betul tak? Siapa hidup? Siapa hidup? Mana dalil? Huwal hayyu. Apa maksud huwal hayyu? Dia juga hidup. Sifat makhluk dengan Allah Ta'ala berbeza. Allah sifat hidup, kita mana tahu? Ni hidup, Allah hidup. Betul, kita ni mati ke hidup? Betul. Kenapa hidup? Sabit limpah kurnia dia. Saya ngaji ada guru buat misal, ni kita duduk cekah ke gelap? Ni siang ke malam? Malam sepatutnya apa? Betul, pasal apa cekah? Adakah lampu ada tu menghilangkan hakikat malam? Boleh faham tak? Adakah ada lampu tu menghilangkan hakikat malam? Malam tetap malam, betul tak? Malam tetap gelap, betul tak? Bahasa malam ni gelap lah untuk faham sini kan. Malam tetap gelap, betul tak? Adakah dengan ada lampu bertukar malam jadi siang? Tidak. Sabit ada lampu, teranglah ia. Kita ni mayat. Allah hayyun dia. Adakah mayat kita ni hilang, sifat mayat kita hilang dengan sebab Allah Ta'ala bagi hayat? Tetap kita mayat. Atau innaka mayitun. Ulama-ulama kita yang faham dalam ni, macam mana dia faham itu? Antara alat dia, antara alat dia tauhid, la ilaha illallah. Apa faham ke saya cakap apa ni? Susah sikit nak faham. Susah sikit. Satu yang nak faham benda tu boleh faham, tapi tak biasa dengar satu. Antara nak faham ni alat. Itu yang saya cerita nahu tu. Orang tak biasa belajar pun kalau perhati rasa boleh faham tu. Cuma kita tak kenal kalimah lah, ni fi'il lah, isim ni dia adalah menunjukkan masa, tak menunjukkan masa. Yang tu yang kata kita tak akan boleh faham, memahami kalau ulama, apatah lagi hadis, apatah lagi Al-Quran, melainkan mesti kita belajar segala ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ada 12 semua, macam mana ulama kita dah tolong himpunkan untuk kita dalam kitab-kitab, antaranya nahwu saraf, balaghah tu. Itu ilmu besar sekali untuk dipaham tu. Dengan tu baru kita boleh faham apa maksud yang tersimpan, tersurat dan tersirat dalam Quran. Bahkan yang ni istilahnya bukan tersirat pun, ni bukan tafsir isyari, bahkan tafsir lafzi lagi, masih lafaz. Yang ni kalimah isim, dia adalah isim dallas ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Dia menunjukkan subutnya mayit kat kita. Atau ayat Quran ni, kataan Jibril ni, subutnya mayat kat Nabi SAW, subutnya mayat kat kita, innaka mayitun. Kalau Rasulullah pun martabat dia mayitun, kita lagilah jauh lagi mayat daripada Nabi SAW. Itu macam mana boleh hidup ni? Allah SWT limpah kurnia dia dah ambil kita hidup. Betul, di atas arahan Jibril tu dia kata, kau hiduplah macam mana kau nak. Engkau ni mayat. Apa faham tu? Sedarlah sikit, kita ni asal mati. Hidup ni sabit Allah bagi nyawa. Kau hiduplah macam mana kau hidup. Bukan macam tu. Kau sedar sikit. Jangan tak sedar diuntung. Dah diberi nyawa tu pun sabit Allah Ta'ala bagi. Takkan Allah Ta'ala tak dikenali. Takkan Allah Ta'ala tak boleh diingati. Takkan Allah Ta'ala tak boleh dipatuhi. Takkan Allah Subhanahu Ta'ala tak boleh dicintai. Bahasa-bahasa tu saya pun kena tu bahasa tu. Allahu Akbar. Jadi sepatutnya kita belajar macam mana tu, yang sampai Allah boleh bukan saja dikenali, diingati, dirasai, dihadiri dalam hati, bahkan
dikasihi, dicintai, bahkan cinta secinta-cintanya. Tak ada dah hidup kita ni melainkan hilang kehendak kita. Bahkan keutamaan besar kita adalah memenuhi kehendak Allah Ta'ala. Kita memang belum lagi lah, tapi jangan tak faham, itulah prinsip yang kita kena faham. Saya cerita ni dalam bentuk komprehensif. Bunyi modern sikit. Komprehensif, faham? Comprehension, faham? Kefahaman dalam bentuk satu kefahaman am. Macam mana nak faham? Dapat satu hal, tapi dengan kefahaman tu, siapa suka, siapa usaha, dia dapat. Hatta kalau hampa usaha lebih pun lebih dari saya. Tak seperti yang saya cerita ni, saya lebih. Quran pun sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia siapa paling takwa. Siapa paling usaha diri dia untuk takwa, dia lah lebih. Jadi siapa yang istilahnya lebih kuat mujahadah dia untuk dia ke Allah Ta'ala, dia lah lebih. Macam mana pun taklah perkataan tu nak menunjukkan kata engkau orang lah. Subhanallah, bukan macam tu. Kita sebut ni supaya kita nak ambil faham. Datang Jibril sendiri nasihat ke Rasulullah macam tu. Kalau kat kita sepatutnya tajam tu bahasa tu. Tu yang ulama kita dah ambil lah pun ketajaman bahasa Jibril tu. Kata apa? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Quran pun ada isyarat makna yang sama. Innaka mayyitun. Engkau mayat. Yang hidup siapa? Huwal hayyu. Tu pun kena mualat sekali lagi. Saya ada sebut rasanya. Huwa isim makrifah. Al hayyu pun makrifah. Huwa isim makrifah dengan dhamir. Al hayyu isim makrifah dengan alamiah. Bukan ilam. Al hayyu bukan ilam. Al hayyu adalah asma. Bukan fihi al. Al tu al, bukan al untuk jadi isim makrifah. Al tu dipanggil al apa? Siapa ingat? Tadi mudhaf. No. Siapa ingat al-ilam tu al-ilam apa? Al-ilam yang ghairu lazimah. Sorry, al-ilam yang lazimah. Al-ilam yang memang mesti ada, tak boleh buang. Macam mana al-ilam pada Allah? Boleh buang al-ilam pada Allah? Kenapa? Memang Allah, nama dia Allah. Ar-Rahman, boleh buang al-ilam tak? Tak boleh buang al-ilam. Al-ilam tu dipanggil apa? Al-ilam lazimah. Al-ilam memang ada pada al-ilam tu. Dia bukan asal Ar-Rahman. Rahmanun, untuk buang al-ilam. Rahmanu tak ada al-ilam, lepas tu buang al-ilam. Bukan. Semua asma Allah Ta'ala, asma husna tu al-ilam yang ada dia dipanggil al-ilam lazimah. Dia bukan macam sebut madrasatun, siapa? Al-madrasah, bukan macam tu. Bukan Rahman ni, Rahmanun, lepas tu Ar-Rahman, bukan. Rahimun, lepas tu bukan. Semua asmaul husna yang ada al-ilam, memang al-ilam tu dipanggil al-ilam apa makna lazimah, memang ada. Dan nama pun kita belajar dah, nama Allah Ta'ala semua qadim. Nama Allah Ta'ala bukan baru, bukan hadis, bukan dia buat makhluk baru dia ada nama. Allah la ilaha illallah, Allah qadim. Bila sebut Allah tu nama dia qadim, asma dia qadim, dilalah tu menunjukkan zat dia qadim. Dan bila zat, mana ada zat semata melainkan zat berarti sifat, sifat dia qadim. Jadi bila sebut Allah tu, zat dia qadim, sifat dia qadim, asma dia qadim. Jadi atas kita sebut al-ilam ni, al-ilam tu bukan baru datang. Bahkan al-ilam tu kalau atas nama Allah, dia bukan isi alam, dia bukan mafihi al, tapi dia adalah makrifah dengan alaminya. Yang ni yang dikata oleh ulama, nama-nama Allah Ta'ala lebih tinggi daripada isim dhamir. Banyak cerita nahu. Saya tak boleh cerita tu, best. Saya faham. Hamba tak faham, dengar. Ni tutup guru dulu, kadang dia nak cerita sesuatu, dia nak syarah tu tak boleh, tak dapat tidak akan cerita alat. Bila cerita alat tu kata kita faham dia lebih sedap daripada apa benda yang nak syarah. Pasal kita faham ke akar umbi dia, apa sepatutnya dimaksudkan. Kalau tak berapa faham ni, apa nasihat kita nak bagi? Ngaji lama sikit ni. Dia lama dan berhati. Kadang lama je pun janggut panjang macam kambing ni. Lama dan berhati. Lama dan kesungguh hati. Lama dan berhati-hati. Lama dan hadir hati. Semua benda kena buat. Kalau lama tak ada hati, lama. Mati hati, lama. Apa lagi? Karat hati, lama. Apa adik-adik tu lah, tak jadi tu. Lama saja. Memang ada orang ngaji lama saja, tapi tak ada apa-apa. Tak ada kualiti pun.
Alhamdulillah. Ada orang baru je mengaji tapi dah kualiti lah. Boleh tengok dah kualiti dia. Pokok pun kita tanam, ada pokok kita tahu 10 tahun dah tanam. Tapi tak besar-besar dah bantuk tu. Ada pokok baru 2-3 hari tanam. Dah cabang lah. Dah naik pucuk-pucuk lah. Ada yang kecil-kecil dah berbuah. Dah pokok 5 purut. 5 purut. 5 kasturi belakang tu. Satu dah berbuah lah. Ada pokok apa nak tanam? Pokok nyo depan tu. Ni baru berbuah. Terus mati pun ada. Tak ada berbuah. Berapa tahun dah tu? Sikit lah sebut-sebut gitu kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah itu untuk bagi kita sungguh-sungguh dalam bab ni. Pasal siapa yang dapat limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi atas nama taufik hidayah tu, hak tu dia tak putus-putus, sedang semangat dan membara kan. Keinginan dia untuk terus macam mana nak boleh zikrullah, tauhid ke Allah Ta'ala tu, boleh taat ke Allah Ta'ala tu, apalagi menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala tu. Seronok dia bukan seronok dengan makhluk, seronok dia dengan Allah khalik makhluk. Kita belum lagi, banyak lagi kerja kita. Macam mana pun ilmu dia kena belajar. Ni antara tempat-tempat atas nasihat-nasihat lah dia sebut. Baik, jadi maksudnya macam mana? Nak hidup jangan sebarang lah. Itu kalau hidup kena sedar kita ni, bagi sedar, jangan tak tahu dia untung. Apa dia? Ingatlah Allah. Itu kan? Taatlah perintah dia. Untuk tauhid kena dia. Macam nak tauhid dia? Allahku ja'ana. Kenallah dia. Apa? Allah tu ni hajat. Pasal apa hidup ni? Allah hidup. Pasal apa hujan turun? Allah hujan turun. Kita pun tak tahu bumi ni perlu hujan ataupun tidak. Tapi Allah tahu tak? Allah. Kalau kita lah urus nak turun hujan, bila nak turun hujan, tak turun hujan, agak-agak macam mana kita turun hujan? Tapi Allah yang urus semua. Kita tak ambil pot pun. Pokok mana yang nak tumbuh? Benih mana yang nak bercambah? Apa yang sebut? Matahari lama mana dia nak bersinar? Terik terang mana? Kekuatan power dia tu, watt dia tu, untuk dia pancar. Oh, kita kan tahu. Angin sekencang mana nak bertiup? Kapasiti air mana nak turun? Sekeras mana bumi yang pasir, batu, tanah yang Allah Ta'ala nak bagi jadi, untuk dia boleh ada kebolehan menyerap air. Oh, kita bukan ada, tak campur langsung, tak tahu apa langsung kita ilmu pengetahuan bab tu. Allah macam mana? Oh, semua dalam ilmu dia. Alimul ghaibi wa syahadah, ya'lamu sirra wa akhfa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Kita tak tahu apa pun, apa yang Allah Ta'ala nisbah diri dia, apa yang dia atur kat kita. La ilaha illallah. Kewajipan kita tu yang taat. Apa saja berlaku mesti ada rahsia dan hikmat. Itu yang nak kena belajar lagi. Macam mana supaya perjalanan hidup kita adalah di atas dasar tauhid pada Allah Ta'ala. Kemudian dia kata wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kasihilah orang yang kamu mau. Siapa yang kamu nak kasih, kasihlah. Nak kasih artis ke, artis ahli sukan ke, ikut kau. Kau nak kasih, tapi jaga, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan dia. Jadi apa faham tu? Kau nak kasih, kasih dengan siapa? Siapa pandai jawab? Kasihlah yang tak akan berpisah dengan kita. Siapa tak berpisah dengan kita? Allah. Kita je rasa berpisah dengan dia. Pasal kita tak ingat dia. Dia tak pernah berpisah dengan kita. Satu, Allah Ta'ala sendiri kata apa? Inna Allaha ma'ana. Bukan kita yang cakap. Allah yang maklum. Allah kata Inna Allaha ma'ana. Allah maklum bukan kat kita, supaya kita ni, kita bagi tahu dan iktiraf dan sedar dan faham Allah ma'ana. Allah tak pernah berpisah dengan kita. Kita yang apa nak cakap? Kita yang, apa maksud kita berpisah dengan dia? Kita banyak tak ingat dia. Dia mana boleh dia lupa kat kita? Kalau dia lupa kat kita, apa jadi? Jawab. Mata terhembur keluar. Gigi habis luar semua. Tercabut habis lengan tangan kaki. Terkulai layu, mampus busuk lah. Kena buat lari babi. Habis kita. Ni pasal apa duduk macam ni? Tak ada satu pun makhluk yang Allah Ta'ala lupa. Pasal dia yang buat semua. Semua dalam urusan dia. Pasal dia bersama dengan makhluk. Masuk bersama dengan makhluk. Mana ada makhluk yang boleh ada zat dia dengan sendiri, melainkan Allah yang beri limpah kurnia dia ada. Boleh faham maksud dia? Jangan salah faham. Kadang ada juga puji ahli tauhid, syarah tauhid, tapi sewil, nama makrifat.
Tapi tergeliat otak. Ya ke? Jadi Allah kata, ada saya sebut ini, ingat makhluk, ingatlah saya sebut itu kan. Bagi faham elok-elok. Apa maksudnya? Mana ada makhluk? Ni istilah macam mana? Kalau kita belajar nahwu dia ada sampai kita jumpa wasahibuhu. Apa lama tak sebut istilah tu nak lupa dah. Macam kita sebut api, tak ada api pasti bomba ada. Yang itulah lebih kurang bahasanya. Ada murid, pasti ada gurunya. Boleh macam tu kan? Ada isteri, pasti ada suaminya. Macam tu kan? Betul, bila ada harta, pasti ada pemiliknya. Ada makhluk, pasti ada penciptanya. Mana ada makhluk yang berpisah dengan Tuhan? Tuhan takkan berpisah dengan makhluk. Makhluk aja yang di atas apa yang telah diberi pada dia lah. Lain pula kita yang banyak lupakan dia. Astagfirullah. Yang tu yang kita banyak ampun, minta ampun tu. Astagfirullah Rabbi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hatta yang paling banyak sekali sebut macam ni siapa? Nabi-nabi dan Rasul. Kita banyak ke sikit? Istighfar berapa kali hari ni? Ada istighfar? 100 ada? Ada rasa bersalah hari ni? Nabi-nabi dan Rasul tak pernah rasa tak bersalah. Sentiasa rasa bersalah. Walaupun dia orang yang tak pernah buat maksiat dan dosa. Yang kata haram, makruh pun tiada. Dia tidur pun hati dia tak tidur. Ya, tapi tak pernah lupa minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jauhnya kita ni. Satu dia kata, kasihlah siapa yang kau nak kasih. Kau akan berpisah dengan dia. Jadi apa faham? Berkasih dengan siapa yang tak berpisah dengan kita. Anak isteri berpisah. Kita roh dan jasad kita berpisah. Allah. Saya sebut-sebut macam ni, saya ingat Urdu lah. Apa? Bahasa Urdu sebab apa? Unka ana merah mayat, unka jana merah mayat. Ya Allah, kau datang, aku hidup. Kau pergi, aku mati. Maksudnya apa? Ada limpah kurnia engkau, aku hidup. Tak ada limpah kurnia engkau, mati aku. Ni hidup kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ni limpah kurnia Allah Ta'ala beri aku. La ilaha illallah. Bestnya pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid best. Apa lagi best? Rasa tauhid. Ya, apa jalan nak rasa tauhid? Zikrullah. Memang zikrullah belum lagi pun. Kita pasal latihan tak cukup. Kadang ilmu tak cukup. Sedar tak cukup. Macam-macam benda tak cukup kita ni. Allah. Itu yang mengaku je lah lemah. Kan? Tambah kata berangan masuk syurga. Dah lah. Lastulil. Kita pernah jumpa syair tu. Lastulil firdausi. Aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Wala aqwa ala nari, tapi aku tak mampu untuk menghadapi siksa nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berilah aku taubat, sesungguhnya engkau ampunkan dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sesungguhnya engkau lah pengampun dosa-dosa besar. Lirik itu kau ya. Saya nak kabur itu tak dan bila tak nak ceritakan kalau nak sebut nasyid tu balik. Bagi lirik tu bunyi sedap sikit. Apa cerita ni? Orang soleh tu, para ulama dulu, salafus soleh, itulah perkataan dia ulang. Dia sentiasa duk rasa diri dia hamba kurang, apa yang ada pada dia limpah kurnia Allah, ampunkan aku. Sentiasa mengharap. Dia istilah dia, hati dia dua je, khauf, raja. Khauf, raja. Khauf, raja. Khauf ni takut, raja harap. Dia harap, minta rasa takut. Rasa gerun, rasa takut. Rasa harap, rasa takut. Dua ni pemangkin dia untuk dia nak berjalan sebagai hamba. Baik. Lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzan bih. Selalu orang tengok yang ni je. Yang satu dua tadi orang tak faham. Mudah orang tak nak faham gitu. Ay mufariqun min man syi'ta bil maut. Asal disyarah sikit tu, kau berpisah dengannya, maksudnya itu berpisah dengan orang yang kamu mau itu dengan tempat mati. Mati je, siapa je kita kasih, habis semua tinggal. Tapi bila kita mati, kalau kasih kita itu ila Allah, kita bukan tinggal, bahkan makin qarib, makin kurub dengan Allah Ta'ala.
Kata dia, jisrun bainal abdi wa rabbi al-maus. Tak, jambatan antara seorang hamba yang betul-betul menzahirkan hamba macam Nabi SAW, para anbiya, awliya, rasul-rasul semua. Antara mereka ni dengan Allah Ta'ala, yang menghalang mereka adalah mati. Mati bertemu, hakiki bertemu. Kita belum. Kita bertemu mati, tapi bertemu memang bertemu, takkan berpisahnya. Tapi bertemu takut dia tak pandang kita. Na'udzubillah. Azab pandang pun dia murka kita lah. Kalau Nabi-Nabi Rasul bertemu dalam keadaan Allah kasih mereka, limpah kurnia Allah tak nak beri mereka. Itu yang kalau dia mati dia macam tidur malam pengantin. Kalau kita mati orang yang bukan orang macam tu, mati dia macam tulang rusuk yang dihimpit bumi. Macam ni tulang rusuk macam ni. Macam kita kunyah tulang ayam tu. Siapa? Pasal bukan dalam golongan Habibullah. Kena buat satu perubahan kita ni kan. Macam mana ni? Hidup kita ni merapu banyak. Macam mana nak keluar daripada merapu? Tu dia kata wa'mal masyita fa innaka mujzan bih. Kita baca mujziyun. Ataupun kalau baca asalnya jaza yajzi. Fa huwa jazin wa dzaka majziyun, maf'ulun, majziyun boleh juga baca. Kalau baca mujzan, baca dengan sulasi mazid, engkau akan dibalas. Kalau baca majzi, sulasi mujarrad, isi maf'ul daripada jaza yajzi, ajza yujzi, jaza yajzi, jazaan fahuwa mujziyun, fahuwa jazin wa dhaka majziyun, macam rama yarmi rimaya fahuwa ramin wa dhaka marmiyun. Ni majziyun bih, cuma baca majziyun bih dia dengan mana isi maf'ul daripada bina lazim. Panjang tu nanti belajar insya-Allah, saya tak ceritai gambar tu. Baca majziyun, kalau baca majziyun bih. Kalau baca dengan sulasi mazid, fa innaka mujzan bi. Saya baca apa ni? Mujzan bi. Betul lah tu. Cuma satu wajah baca ni, fa innaka majziyun bi. Macam mana boleh baca macam tu, macam ni. Apa dia tu? Loh, alat saraf. Ada ilmu doktor lurah macam tu. Saya memang mengaji tu. Saya mengaji ni dengan guru Tuan Guru Haji Ghazali tu, masya-Allah. Dia bahasa Arab ni macam bahasa dia. Bahasa dia tak pernah syarah kat saya bahasa Perak gitu. Tapi kalau dia cerita saraf, cerita bahasa ni, macam bahasa Arab tu bahasa dia. Lepas tu saya ngaji dalam bab-bab ni, ada setengah-setengah tok guru dia cerita Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Zaman dia tu ramai lagi ulama mujtahid. Dia salah seorang ulama mujtahid. Guru dia Imam Malik, Imam mujtahid. Dia Imam mujtahid. Anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal mujtahid. Zaman dia tu Imam mujtahid ni ramai. Kalau dia pergi ke satu-satu tempat, pergi orang kenal dia, kalau ada orang panggil dia minta berbicara, cerita tentang satu ilmu, bayang tengok, mujtahid ramai, maksudnya orang yang label macam Imam Syafi'i tu bukan seorang dua tau. Zaman dia tu. Jadi bila dia datang satu tempat, dia menceritakan sesuatu pembahasan tentang ilmu, ramai orang datang. Orang datang bukan nak belajar fiqh dia, yang lain pun mujtahid, ada mazhab sendiri. Bahasa mudah itu. Mereka buat ahli ijtihad, ahli istinbat. Tapi kebanyakan ulama' dia kata, aku datang pada Imam Syafi'i ni, aku bukan nak dengar fiqh dia. Sebab aku pun fiqh, aku pun mujtahid. Yang imam mujtahid lain lah, yang selain pada Imam Syafi'i. Aku datang ni bukan aku nak ambil fiqh dia, tapi aku nak ambil lurah dia. Kerana apa? Kerana bila aku dengar dia bercerita tentang bahasa Arab ni, aku dapat rasakan seolah-olah ni bahasa Arab ni datang daripada mulut dia. Nampak? Untuk ulama-ulama dulu dia bukan handal fiqh ni memang fiqh tauhid tasawuf apa semua ni. Tapi dia punya ilmu lurah dia tu, masya-Allah. Dia kata bila faham lurah kenapa? Dia faham ke akar umbi. Orang faham terjemah. Kita bukan faham terjemah, kita faham apa yang menyebabkan kita terjemah. Waktu kita faham.
Hampa tak boleh share dengan saya lagi, tu biarlah. Tangguh dulu kan. Relax tu. Macam mana orang tua ni boleh faham? Awak muda lagi, awak tua dah. Sikit bahasa itu kan, bahasa itu. Nak kata makan garam banyak, bukan makna garam hakiki menjawab Habib faham tu lah. Makan garam banyak dengan mana? Experience, pandai. Alhamdulillah. Bukan makan garam banyak, kita makan garam 3 kilo lagi. Tak mampu mati kojol gitu ya. Jangan buat silap faham. Makan garam dengan mana? Pengalaman. Ngaji, belajar, berguru, talaki. Kita pernah jumpa orang yang mensyarahkan dengan format itu. Kalau tak ada experience, tak boleh. Ilmu ni dia benda besar, by experience kita lalu belajar. Satu mengaji, jangan tak hadir. Kalau hadir, apa kata saya nak sebut? Tidur. Siapa? Tidur habis, macam tak hadir. Fadilat atau hal lah, kita mengaji bukan nak fadilat. Kita nak mengaji, nak dapat apa yang sepatutnya yang dia dapat. Ngaji fadilat tu budak-budak. Ngaji nak dapat fadilat 27, budak-budak dia kena umpan. Kalau sembahyang, ngaji sembahyang nak 27, budak-budak. Sembahyang bukan nak 27, sembahyang nak ingat Allah. Aqimi solata li zikri, untuk ingat Allah. Nak ingat Allah satu sembahyang. Sembahyang pula kan seorang, ramai-ramai nak ingat Allah. Wow. Itu best sekali. Allah. Kalau pahala, itu lebih budak-budak belum matang, kena bagi gula-gula. Sikitlah bahasa-bahasa gitu. Baik, macam mana buat tak nasihat dia kata, beramallah apa yang kamu nak, engkau akan dibalas bihi, majziyun bih, kalau kita baca itu. Pasal apa syarahan dia sikit, li'anal ibadah majziyuna. Tu kita baca tu, baca sulasi mujarrad lah. Majziyun, apa tasrifnya? Majziyun, majziyani, majziyuna. Tu dia tu. Kalau baca mujizan tak baca itulah. Mujizan, mujizayani, mujzuna. Ya, ingat. Li'annal ibadah majziyuna bi'amalihim. Jadi kita baca, faham di syarah itu, dia baca di tanda pun, di tanda tasydid tu bacanya majziyun lah. Dari segi wajah baca boleh je baca mujzan bih, baca isim maf'ul. Macam kita baca marman bih, mardon, marqan, maufan. Apa adik-adik tu yang mu'tallam kan, wazan isim maf'ul bagi mu'tallam, bina naqis, bina lafih makrun, lafih mafruk. Apa tak faham, apa dengar saya khabar tu. Apa benda lah dia orang ni tak sebut ni. Tu tak boleh, dia jampi ilmu ni mesti kena sebut. Orang yang faham dia akan tahu. Okey. Dia akan tahu tu apa saya sebut tu, jampi-jampi tu. Orang tak faham dia kata apa benda lah ni, duk merapu apalah. Jampi serapah apalah dia jemput. Ngaji lama sikit. Kemudian kata in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu pun ada takdir kalam macam-macam tu. Nantilah ngaji nahwu jumpa. Terjemahnya, kerana hamba-hamba itu dibalas dengan amalan mereka. Jika baik maka baik, dan jika buruk maka buruk. Kita baca itu in. Jangan macam inna khairan fa khairun, bukan. Jadi in khairan, in amila khairan fa khairun fa jazaa'u a'malihim khairun. Apa dengar saya khabar tu? Tu apa benda tu? Tu takdir kalam daripada satu lafaz ringkas. Tebak dia macam ni lah. In khairan fa khairun. Apa maksud dia? Pasal dia sebut wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Mana dia? In khairan ay in amilta khairan, atau in ta'mal khairan fa khairun fa jazaa'u a'malika khairun. Wa in syarran fa syarrun ay wa in ta'mal syarran fa syarrun fa jazaa'u a'malika syarrun. Jadi apa i'rab khairun tu? In khairan tu nak i'rab apa? Jadi i'rab bagi satu maf'ulun bih yang mahzuf, dia jadi maf'ulun bih bukan mahzuf. Satu dia i'rab jadi maf'ulun bih bagi satu fi'il mahzuf, faham daripada syarat depan fa'il wa'mal pada syarat tu. Ai in khairan in ta'mal khairan fa khairun, tu
tu khabar bagi satu mubtada mahdzuf, bahasanya fajazau a'malihim khairun. Sekali lalu itu. Yang tu pun ilmu apa? Ilmu alat juga. Agak-agak best tak ilmu alat? Satu, saya saja cerita itu pasal apa? Saya ngaji, Tok Guru memang dia nasihat itu. Ilmu kita yang nak ngaji, yang kita duduk berselawat apa, tu hal. Tapi alat kena kemas, baru. Macam kita nak potong sayur senang ya, tapi potong sayur pun, kalau pisau tumpul, tak sedap potong sayur. Tadi kan pergi kerja buat dapur, potong bawang sudahlah. Pisau bodoh. Jangan pisau hak tajam, pisau hak belakang. Apa kupas bawang nak macam mana? Oh. Tak apa bagi sudu apa kupas bawang mana? Kupas sudu, kupas bawang. Tak best tu. Pisau sembelih. Pisau sembelih buaya. Potong bawang. Puas hati buat kerja. Siap-siap makan tangan. Saya nak cerita apa? Alat tu sedap. Buat kerja sedap. Tu alat sedap, baca kitab sedap. Walaupun baca sebaris. Tak lah. Tak. Macam orang ahli tauhid, bukan dia dapat nikmat bukan banyak. Dia dapat rasa Allah bagi nikmat, itu sedap dah. Bukan nanti dapat nikmat. Dia dapat rasa Allah bagi nikmat dia, itu sedap dah. Kita ayam lagi, nasi ayam lagi, ayam goreng lagi. Tak apa lagi ni? Goreng ayam. Gulai ayam lagi. Cuk kodok mana? Kodok pisang. Muntah hijau kan pisang orang hantar. Itu rumah saya pun tengok banyak kat dia hantar tu. Cuk kodok lagi. Orang yang suka dengan makan, dia suka makan lah. Orang yang ahli tauhid ni apa? Dia serodok sedap ni bila dia boleh faham Allah bagi dia makan. Tu sedap. Makan sikit tak apa dah. Lain lah. Lain lah. Dia alam lain. Kita alam lain. Kita alam cinta makhluk. Dia alam cinta khalik makhluk. Ahli tauhid ni dia memang alam lain. Satu, orang yang kekasih Allah, itulah duduk dia. Kita bukan kekasih Allah, kita kekasih makhluk Allah. Satu, suka makan, suka minum. Kita berlazat dengan makhluk. Orang yang kekasih Allah, dia lazat dengan Allah. Jauh lagi kita ni, jauh. Ni apa alat-alat ni? Ni alat-alat kita untuk ke sana. InsyaAllah. Kalau yang tu bukan alat, ulama kita tak ajar macam saya duk ajar. Tak ada. Baik. Wal maqalatul asyiratu. Cukup situ. Lagi dia tajwid jadi pendek sangat. Satu ketaan je ini. Jadi kalau nak ambil kesimpulan pelajaran apa dia? Tang nasihat dia satu hal. Saya nak ambil hak tajam tadi tu. Apa dia? Kita ni mayat. Allah dialah yang hidup. Tak adalah kita hidup ni melainkan sebab limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kita hidup. Satu hidup. Sebenarnya sifat mayat kita tak hilang. Macam mana gelap tak hilang walaupun ada cahaya. Tapi kita terasa macam cahaya itulah kita. Yang tak rasa dah gelap. Macam mana kita duk rasa kita hidup, seolah-olah kita lah hidup. Tak rasa Allah yang hidupkan kita. Ayat tu nak suruh apa? Kau sedarlah hidup engkau, Allah yang bagi hidup. Itu maksud. Satu. Yang kedua, kasih. Kita duk kasih makhluk. Sedangkan makhluk yang kita kasih akan berpisah dengan kita apa saja keadaan sekalipun. Roh kita pun berpisah dengan jasad. Yang kata kasih orang luar pada kita berpisah dengan kita. Roh kita pun keluar daripada jasad kita. Itu pun berpisah. Jadi nak suruh apa? Kasihlah dengan Allah yang tak pernah berpisah dengan kita. Bestnya. 2. 3. Beramallah, kita akan dibalas. Kita dibalas dengan amal. Allahumma salli wa sallim. Yang tu tak erti nak sebut dengan bahasa tajam sikit. Tapi bila kita dibalas dengan amal,
betulkanlah amalan kita. Jadi amalan kita yang betul refer pada dua tadi. Apa dia? Bagi rasa kita ni adalah limpah kurnia Allah Ta'ala, dan kasihlah pada Allah yang memang tak berpisah dengan kita. Itulah amal kita paling besar sekali yang kita akan dibalas. Kalau nak sebut macam tu. Kalau dengan kita amal kita rasa buat solat, kita buat sedekah, kita tolong orang, kita dakwah, kita mengaji, kita mengajar, yang tu lain daripada apa yang kita bukan diri kita kan? Bukan diri kita amal tu. Tapi kalau kita sedar Allah bagi limpah kurnia kita, dia hidup dengan kita, itu amal tu. Itu amal iman, amal tasdik, yakin dengan Allah Ta'ala. Juga amal apa? Kasih kita ke Allah. Pasal Allah, kita sedar dia bagi kita macam limpah kurnia. Allah balas kita dengan balasan macam tu. Itulah sebab baik balasan. Yang tu kot sekali lalu saya sebut dah semalam kan. Saya kata apa, saya nak ajar, saya nak bagi ujung. Saya balik cara lama saya ni. Lama saya tak ngajar dah itu. Kalau ngajar kat luar saya kenal, saya mengamuk kan. Beletiak kan. Saya apa? Dah mata, depan mata tengok benda merapu tak boleh duduk diam tu. Ni tengok hampa nak mengaji ni, saya sebut bagi hampa melenguh sikit. Apa benda ni orang tua ni dah sebut ni. Itu lah kot kan. Bagi ada hemah tinggi sikit. Banyak benda kami nak kena explore lagi ni. InsyaAllah. Jangan pun, takat hampa boleh baca tu, saya tak bagi kesimpulan pun hampa pandai. Yang hampa tak reti buat kesimpulan tu, tu yang saya nak ajar kat hampa buat kesimpulan. Kalau tak boleh buat pun, catat apa yang boleh. Tak ada pun, dengar dulu. InsyaAllah satu hari nanti hampa boleh buat. InsyaAllah. Wal maqalatul ashiratu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Bahaya dengan musibah, bala dengan musibah. Nak buat apa tanya itu? Oh. Oh, itu syarah lain. Cuma ada beza sikit. Khas dia tu. Biarlah. Tapi duduk tempat mengaji tak mengaji, tu bala. Tu bala. Dia mengaji tapi tak faham, itu musibah. Cukup. Faham tu? Boleh faham tu? Duduk tempat mengaji tak mengaji, itu bala. Duduk tempat mengaji, dia mengaji tapi dia tak boleh dapat, itu musibah. Itu ujian. Jadi musibah ni dia lembut sikit. Bala ni dia ialah tak sebut pun sebut juga lah. Dia satu balasan tak elok kepada orang yang ingkar. Bala. Musibah ni dia ialah satu cara pemberian Allah Ta'ala, yang dengan pemberian itu dia adalah satu cara pemberian Allah Ta'ala, yang dia tak memberi sesuatu, tapi tak memberi itu bukan dia tak beri langsung, tapi itu salah satu cara dia memberi. Mengaji, dia mengaji tapi tak dapat, lagi dia nak mengaji, itu Allah Ta'ala beri lah tu. Kalau dia mengaji dapat, kadang-kadang dia tak mengaji dah. Macam apa? Naik kelas pun tak jawab kat saya, macam apa? Itulah bala. Tapi bila dia ngaji, dia tak faham, tak pernah dia tinggal kelas, orang guru tak datang ni, dia datang dah. Apa? Itulah musibah. Kalau nak guna khas ni tu, satu Quran sebut macam mana? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Qul la yusibana. Kalau istilah yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau istilah musibah ni, dia satu tengok macam benda tak elok, tapi di dalam dia ada hikmah yang menyebabkan ada satu rangsangan untuk kita makin hampir ke Allah Ta'ala. Itu musibah itu. Punya doa tu macam mana? Allah wajzi
Itu dia lah, tanya dia. Dia baca doa tu selalu. Allahumma ajurna fi musibatina. Ya Allah, Engkau berilah pahala pada apa yang kamu musibahkan kami. Duduk tempat habis tapi tak jadi habis. Tapi rajin baca Quran, rajin pada orang habis. Tapi tak mau lekat dalam kepala. Wa'jurna fi musibatina. Wabdal wa khlufna khairan minha. Dan gantikan kami satu yang lebih baik pada tu. Dan kita kadang nak ngapal tapi tak boleh hafal. Kadang hafal bukan baik pun. Pasal bila dah hafal, belah tak kalau tak duduk merasa dah. Lagi pun happy. Quran tak baca dah. Tapi bila tak hafal, sambung. Duduk baca Quran lagi tu, duduk ngaji tu Pasal apa? Itu bagus. Tu. Walaupun tak boleh hafal, tapi duduk dalam taat. Tapi orang dah hafal, dia tinggalkan hafalan dia, ada yang lupa langsung hafalan dia. Na'udzubillah. Itulah bala. Musibah macam mana? Nak apa-hafal tak boleh apa-apa lagi. Tapi sentiasa semangat nak hafal. Itulah musibah. Tentu sekali lalu. Nak pergi ke Mak Rempit tu sikit tadi, dia macam lain sikit. Ambil bahasa dalam bentuk kita. Tentu sekali lalu. Nak bagi takrif definisi dengan perkataan cukup dengan hadutam ni apa? Faslun qarib apa? Susah sikit. Perkataan tu. Tapi dengan misal. Dan bandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bidun hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.